Sekarang ini kita sedang bergerak melalui jalan utama Kuala Terengganu, Kuala Berang. Jalan ini menjadi jalan utama sejak lama dahulu. Jalan ini sudah dinaik taraf menjadi 4 lorong. Dinaik taraf menjadi 4 lorong kerana jalan ini memang semakin hari semakin sibuk. Di kiri kanan jalan ini memang terdapat banyak premis perniagaan dan juga kedai atau warung atau restoran yang menjual pelbagai jenis makanan. Jadi bagi pelancong luar Terengganu tidak ada masalah untuk mencari makanan di kawasan laluan ini. Di laluan ini juga terdapat ada homestay, tapi tidak terdapat hotel besar lah di laluan ni. Tidak ada hotel besar di laluan ni. Jadi yang banyak ialah homestay. Untuk mendapatkan homestay bolehlah. Boleh Google lah. Boleh tanya Mr. Google kat mana homestay yang terdapat di sini. Di kiri kanan jalan ni juga terdapat kawasan perumahan, sama ada kawasan perumahan tradisional dan juga taman-taman perumahan yang baru, kos sederhana. Banyak terdapat di kawasan ini. Sebab itulah mungkin menjadi salah satu faktor kenapa jalan ini terlalu sibuk di waktu hari-hari bekerja. Di waktu hari bekerja. Jadi kalau anda sebagai seorang pelancong jika ingin keluar pada hari bekerja, cuba elaklah keluar awal pagi, pukul 6.45, pukul 7 hingga pukul 8.30, pukul 9. Kalau boleh elak keluar masa itu kerana pada masa itu kenderaan terlalu banyak untuk masuk ke bandar. Kerana ramai pekerja yang berada di kawasan sekitar jalan ni yang bekerja di bandar. Kemudian satu lagi, jalan ni terdapat banyak lampu isyarat. Terdapat banyak persimpangan lampu isyarat. Kerana di kiri kanannya terdapat banyak kawasan-kawasan perumahan dan juga kampung tradisional. Itu. Jadi lampu isyarat juga menjadi faktor lah yang boleh mengganggu pergerakan kita ni. Jadi kalau kita nak pergi cepat ke bandar, kita kena pilih waktu yang sesuai pada hari bekerja. Biasa ada orang keluar awal ataupun keluar lewat. Kalau kita ada temu janji atau interview di pejabat, kalau pukul 8, pastikan keluar lebih awal. Bimbang takut terlepas temuduga tak dapat kerja. Jadi kawasan ni memang kawasan sesak, sibuk pada hari-hari bekerja sebelah pagi dan juga di sebelah petang. Sebelah malam juga sibuk kerana banyak gerai-gerai warung atau restoran yang menjual makanan. Jadi orang keluar dan datang makan pada waktu malam. Banyak kereta-kereta letak di tepi-tepi atau di pinggir jalan. Jadi kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati bila melalui kawasan ni, terutama pada waktu malam. Jadi bagi pelancong untuk mencari makanan memang tidak susah lah. Dia di kawasan ni memang banyak. Dan kawasan ini juga terdapat banyak homestay. Banyak homestay.
tak ada hotel besar, tak ada homestay. Boleh, seperti saya sebut tadi, bolehlah tanya Mr. Google mana homestay ada. Untuk pengetahuan semua pada masa ni, hari ni kamu ni saya sebelum bulan November ni diceritakan sudah penuh homestay, hotel, booking untuk ke pulau-pulau di Terengganu. Nampaknya orang tempatan dan juga pelancong dari luar Terengganu berpusu-pusu datang ke Terengganu apabila diisytiharkan fasa 4. Penduduk Terengganu masuk fasa 4. Alhamdulillah kepada peniaga, pengusaha homestay, pengusaha hotel, pengusaha agensi pelancongan mungkin merasa gembira lah kerana mereka boleh beroperasi semula seperti biasa. Hari ni pun tengok saya dah berada di ni dah lama tunggu ni. Traffic light kat depan tu. Ni saya rasa tak boleh lepas ni, kali pertama ni. Ni dah bergerak okey. Ini terlupa saya tadi, ini sebenarnya yang kedua dah. Dia 2 kali merah. Lepas tu baru boleh bergerak. Dan di sepanjang jalan ini juga terdapat banyak masjid dan surau. Jadi jangan bimbang kepada pelancong luar Terengganu kalau bergerak, terutama waktu maghrib lah. Waktu maghrib boleh singgah di mana-mana surau atau masjid yang terdapat di tepi jalan untuk solat jamak qasar ataupun lain-lain kaedah pilihan lah. Jadi jalan pun sudah luas tapi masih sesak. Kenapa? Kerana jumlah kenderaan di Terengganu, di Kuala Terengganu ni sebenarnya semakin bertambah. Sebenarnya kawasan ni boleh katakan bercampur lah, kawasan elit dengan kawasan kampung tradisional. Ramai kakitan kerajaan, ramai tinggal di kawasan area ni, Wakar Mempelam. Nanti di depan sana kita ada Wakar Beruas. Di laluan ini kita ada sebuah pasar borong. Nanti kita jumpa iaitu di Kampung Kompau. Di Kampung Kompau ada pasar borong yang beroperasi bermula di awal pagi sehingga tengah hari lah. Rasa kalau sampai pukul 12 tu memang dah lengang dah. Terdapat pasar borong. Ramai orang tempatan yang berkecimpung dengan dalam perniagaan di kawasan ini. Kawasan ini terletak dalam Dewan Undangan Negeri Wakar Mempelam yang diwakili oleh Yang Berhormat Ustaz Wan Sukihari bin Wahab Abdullah, iaitu pengurusi jawatankuasa Belia Sukan dan NGO Negeri Terengganu. Ni.
Dari persimpangan ini, kalau kita membelok ke kiri, kita menuju ke kampung Kubang Parit, dan juga kita boleh keluar semula ke kampung Durian Burung dan terus boleh mengambil semula jalan utama menuju ke Mane atau ke Kuala Terengganu, jalan Mane Kuala Terengganu. Kemudian kalau kita membelok ke kanan, dia ada laluan baru, kita boleh jumpa, tak silap saya depan tu kita boleh jumpa pejabat baru, SPRM, dan kita boleh keluar melalui laluan ni ke kanan ni, kita boleh keluar sehingga ke Jalan Pasir Panjang, boleh sampai ke Jalan Pasir Panjang. Jadi laluan baru ni dia akan melalui kawasan sawah. Ada sawah lama lah ada, tapi tak banyak lah sawah tu. Kalau kita nak tengok sawah tu, kita kena belok ke kanan lagi, ada kawasan. Kita terus melalui tepi tali air. Terus ini kita akan ke satu persimpangan yang besar, persimpangan traffic light, iaitu Simpang Tok Koo. Dulu dia merupakan pusing keliling lah, bulatan yang besar. Bukan bulatan, simpang 4 yang besar, memang simpang 4 yang besar lah, Simpang Tok Koo. Kemudian akhirnya dijadikan persimpangan lampu isyarat. Ini laluan ni kita terus menuju ke bandar. Jadi kita boleh ke bandar, kita boleh ke Mane. Kalau kita belok kiri, kita ke Mane. Kalau kita belok kanan, kita bandar. Kalau kita terus, kita pergi ke Hiliran. Dan di hadapan projek Kuala Terengganu Bypass, iaitu jalan yang bermula dari sempadan antara Kampung Durian Burung dengan Kampung Seberang Baru, kalau tak silap saya, dan terus turun ke jalan Kuala Ibai, sebelah padang golf Kuala Ibai. Jadi kemungkinan jalan ni untuk mengurangkan kesesakan, jalan lama, Jalan Mane Kuala Terengganu. Dari jalan Kuala Terengganu bypass ini boleh membolehkan pemandu dari sebelah Mane dan kawasan-kawasan yang kitanya yang menuju ke Kuantan atau Marang, jadi boleh lalu ikut melalui Kuala Terengganu bypass ini. Jadi mereka tidak perlu melalui pusat bandar. Jadi ini boleh mengurangkan kesesakan di pusat bandar, terutama di waktu pagi, di hari-hari bekerja, termasuk juga hari Minggu. Projek ini sudah lama, sebelum 2018, projek ini sudah lama bermula. Sekarang ini projek ini diteruskan lagi, dan
saya pun tidak pastilah bila projek ini akan selesai pembinaan ni. Jadi ini salah satu projek untuk menyurai kenderaan dari memasuki pusat bandar, untuk mengurangkan kesesakan di pusat bandar. Laluan ini Pulau Terengganu bypass ini banyak melalui kawasan kampung lah, kawasan kampung tradisional. Ada tanah-tanah yang diambil. Mungkin itulah salah satu sebab projek ini perlahan sikit. Sekarang dah berjalan semula seperti biasa. InsyaAllah bila siap akan mengurangkan sedikit kesesakan. Walau bagaimanapun, pada pengalaman yang saya nampak, kenderaan di kawasan Pulau Terengganu ni semakin bertambah setiap tahun, kerana kita dapati setiap rumah mempunyai lebih daripada sebuah kenderaan. Sekarang kita berada di laluan antara Bukit Besar dengan Jambatan Sultan Mahmud. Di sebelah kiri kita ialah terdapat Pasar Raya Maidin, Maidin Mall, dan di sebelah kanan kita ialah Taman Rekreasi. Taman Rekreasi yang menghadap ke arah Bukit Besar, kemudian sempadan dengan Bank Negara, JPJ dan juga Bomber. Kalau kita memandu terus, kita akan menaiki Jambatan Sultan Mahmud. Sekarang kita membelok, ke kanan ni, kita melalui Jalan Kemajuan. Di sebelah kiri kita ada pejabat Lebuh-Raya, ada pejabat store JKR. Sebelah kanan kita tu ialah pejabat JPJ. Jalan ini akan terus menuju ke pusat bandar. Akan terus menuju ke pusat bandar. Nanti di hadapan tu kita akan jumpa persimpangan JPJ, iaitu kalau jalan. Sekarang kita berada di pusat bandar, di belakang tadi kita ada stesen bas MBKT, Majlis Bandaraya Pulau Terengganu. Sekarang kita sedang menuju ke Pasar Payang, tapi jalan ni tak boleh pergi terus ke Pasar Payang. Ini jalan sahala. Kita boleh belok ke kiri ke Masjid Abidin. Sekarang kita menuju ke Kampung Cina. Sebelah kanan kita ialah parking, tempat letak kereta bertingkat Pasar Payang lama, yang sedang dalam pembinaan. Kereta kelihatan sesak lah hari ni. Ini air bekerja sebenarnya, tapi
kereta dah mula sesak. Ini kita dah masuk jalan Kampung Cina. Ini kawasan Kampung Cina yang sudah diwartakan sebagai kawasan warisan. Boleh lihatlah di kiri kanan bangunan lama dengan aneka bentuk mengikut budaya kaum Cina lah bangunan ni. Kampung Cina ni memang sudah lama. Dulu memang kawasan penempatan orang tempatan lah. Kawasan ni memang dipenuhi kiri kanan dengan premis perniagaan. Dari dulu lagi awal tahun 60-an pun memang sudah ada ni. Memang lama dah kampungan ini. Hanya terdapat sedikit bangunan moden, bangunan baru yang dibina sebelum kawasan ini digazet sebagai warisan, kawasan warisan. Jalan ini jalan Sahala. Jalan Sahala. Ini kita sedang menuju. Kita boleh dari jalan ini kita boleh terus pusing balik ke pusat bandar. Kalau kita belok kiri, kita boleh ke pusat bandar semula. Ataupun kalau pusing kiri kemudian pergi terus kita ke kawasan Pulau Kambing dan kita nak ke arah keluar dari bandar ataupun kawasan Keropok Losong. Kampung Cina ini sudah menjadi salah satu kawasan tarikan pelancong. Ramai pelancong luar yang datang sini. Di sini di Kampung Cina ni tak ada hotel yang besar, dia ada banyak rumah tumpangan. Sebab di sini dia tak boleh bina hotel bangunan baru yang besar. Jadi tak ada hotel-hotel besar kat sini, di kawasan Kampung Cina ni. Cuma ada rumah tumpangan yang lama. Nanti kita menuju, kita akan belok kanan nanti untuk menuju ke Pasar Payang. Ini pintu gerbang mercu tanda Kampung Cina. Jalan sini jadi sibuk apabila ada kiri kanan jalan tu pemandu meletak kereta masing-masing, jadi kelihatan sibuk. Sekarang kita belok kanan, kita menuju ke Pulau Warisan Pesisir Air. Di sebelah kiri yang kelihatan pokok-pokok pinang tu, perhiasan tu. Ini gerbang masuk ke Pulau Warisan Pesisir Air. Pulau tu sebenarnya pulau buatan, ditambak pasir tu dijadikan pulau buatan. Dan di sebelah kanan ialah bangunan-bangunan Kampung Cina. Terdapat restoran dan juga kedai. Ini bahagian belakang. Kalau dulu ni bahagian belakang Kampung Cina kita kata. Jalan ni juga jalan Sahala dan menuju ke Pasar Payang, dan kita boleh keluar ke Kuala Terengganu Panoramik, dataran Kuala Terengganu Panoramik,
untuk melihat jambatan angkat. Juga kita boleh balik ke pusat bandar, juga kita boleh keluar dari pusat bandar, boleh ke Kuantan dan lain-lain lah jalan ni. Jadi kita boleh lihat ni, tu gerbang ke Pulau Warisan Sisir Air. Memang cantik lah. Sebelah petang dan malam memang ramai orang datang sini. Terdapat gerai jualan pelbagai barangan, juga terdapat gerai-gerai makan lah. Dan memang ramai orang datang, terutama pada waktu malam untuk berehat. Sekarang ni dah masuk fasa keempat ni, memang semakin ramai pengunjung yang datang. Jadi rakaman saya hanya sampai di sini saja, tidak sempat sampai ke Pasar Payang. Ada masalah teknikal. Jadi semoga memberi manfaat kepada penonton. Terima kasih kepada para subscribers dan juga penonton di luar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.